Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Masa tu, keinginan nak jadi seorang cikgu sangat tinggi Sampaikan hari-hari saya doa, ya Allah ya Tuhanku, kau jadikanlah aku seorang pendidik, kau jadikanlah aku seorang cikgu. So, apa jadi? Lepas diploma, kawan-kawan saya apply DPLI, tuan-tuan. Tahu DPLI? Diploma Perguruan. LI tu stand for apa saya dah tak sure lah. Dan semua apply, dan kebanyakan yang apply dapat. Dan the best part, saya je seorang tak dapat, tuan-tuan. Masa tu saya pun kata mungkin bukan rezeki saya. Dan ditakdirkan selepas diploma dulu, saya bekerja setahun di Kota Kinabalu di satu textile company yang besar. Kalau macam sini Jekyll lah, kalau di Sabah BTC Textile. So selepas setahun saya bekerja, saya masuk ke UMS, Universiti Malaysia Sabah. Masa di UMS, masa nak apply borang UPU tu, bayangkan nak jadi cikgu sangat kan. Tujuh pilihan tu semua pendidikan, upsi, UM jadi cikgu. Dan the best part is tak ada yang sanggup, tuan-tuan. Akhirnya saya ditawarkan di degree in International Finance. Dan saya kata tak apalah, redha. Tapi masa tu keep on berdoa lah. Masa di UMS, saya masuk di UMS 2003. Masa tu saya dah berumur lah, sebab saya diploma dan kemudian kerja setahun. Saya antara batch yang paling banyak umurnya masa tu. Dan tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku adalah masa di UMS, biarpun saya tak dapat degree untuk pendidikan, saya aktif sebagai Majlis Perwakilan Pelajar and so forth. Saya banyak jadi presiden, saya juga co-captain rugby masa tu dekat UMS. Dan kemudian saya rapat dengan TNCHEP masa tu. Dan bila saya bagi tahu dengan TNCHEP masa tu, Prof Amran, Prof, saya nak jadi pensyarah lah Prof, boleh tak untuk UMS? So Prof Amran pun kata, boleh sangat Rizal, you punya result pun gempak. Dia kata, lagi pun MPP senang. Macam ni, dia kata, you lepas habis saja grad ni, saya grad 2006, you apply jadi tutor under tutorship UMS. So selepas jadi tutor, after sometimes dia akan hantar pergi sambung master dan kemudian berkhidmat semula ke UMS untuk mengajar, dan kemudian nanti kita akan kira macam mana lah. So saya pun kata, wow, confirm ini kalilah. Dan saya tak tahu apa silap dia, tuan-tuan dan puan. Saya grad tu saya tak dapat pun jadi seorang pensyarah, jadi seorang tutor. Tapi saya masa tu, tak apa, mungkin belum rezeki saya. Dan selepas 2006 saya pun berhijrah ke Semenanjung. First kali saya punya company yang saya kerja di Filio Damansara, MSTI Sendirian Berhad, masa tu under anak syarikat Encom Berhad. Saya bekerja dekat situ dan saya dapat satu tawaran. Tawaran ni adalah tawaran skim TPM, dan tenaga pengajar muda. So skim tenaga pengajar muda ni adalah dia universiti awam yang tawarkan. So dia ada UiTM, TPM UM, skim TPM UiTM. Masa tu UiTM, TPM UiTM yang keluarkan. So maksudnya bila kita dapat masuk dalam skim tu, TPM tu, UiTM akan taja kita belajar sambung master, dan kemudian dia kena bond dengan kita 7 tahun sebagai pensyarah. Dan masa tu bila saya dapat tawaran tu, dan saya kena buat mock teaching, masa tu lah saya kata, wah, this is the time lah, ini kali lah, confirm dapatnya insyaAllah. Dan Alhamdulillah saya ke UiTM, masa tu UiTM Shah Alam. Masa tu yang buat mock teaching untuk TPM punya interview ada 6 orang. Dan tuan-tuan dan puan, 5 orang tu tuan-tuan dan puan baru grad, blazer atas hitam, bawah biru, macam tak apa-apa. Kita dah kerja masa tu, macam, lah macam ni kau nak jadi pensyarah, kau tengok abang kau ni. Tapi dalam hati lah tuan-tuan kan. Masa tu macam, lah kita apa. Masa tu confident level kita nak jadi, confirm I am the first candidates lah yang akan dapat TPM ni, tuan-tuan. Dan bila saya buat mock teaching, kelasnya besar masa tu, besar Dewan ni, dia punya panel ada 3 saja. So saya pun letak saya punya komputer, kita pun bagi presentation kita lah, bagi tahu pasal finance. So kita mengajar bla 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 bla. Diorang pun anggu-anggu macam. So kita pun rasa confirm dapat ni, confirm mesti punya. Kita dalam masa tu kita punya appearance pun ialah kita sudah bekerja, dan kita pun tahu macam mana nak attire yang nampak profesional.
Dan tuan-tuan dan puan, the best part, habis saja mock teaching tu dalam setengah jam. So saya pun terima kasih, saya pun berlalu dan panel tu pun kata insya-Allah kita akan hubungi tuan sekiranya kita decide tuan adalah one of the TPM scholar lah. So saya pun kata terima kasih. Dalam hati confirm, ini kalilah. Sampaikan tuan-tuan dan puan, pintu tu macam ni lah pintu keluar. Bila saya keluar, bawa saya punya laptop, dekat luar bapak mertua saya dah tunggu tau. Sebab masa tu kita orang naik motor je, bapak mertua yang ambil hantar masa tu. Bila keluar saja, abah dah ada dekat luar dan dia duduk, dia nampak saja saya, dia bangun, dia kata, "Rizal macam mana?" So saya pun kata, "Bah," saya peluk dia, "Insya-Allah bah, dapat insya-Allah." Tuan-tuan dan puan, sampai sekarang dia orang tak call-call tuan-tuan dan puan. Masa tu frust gila, seriously. Masa tu sangat frust. 2007 masa tu. Sampai sekarang dia tak call. Saya pun kata, apa salah aku Hari-hari aku doa aku, ya Allah. So, habis saja hilang contact number kot. Kita punya, aku malu dengan bapak mentua aku pun sama jugalah masa tu. Dah lah, insya-Allah bah, tepuk-tepuk belakang ni. Macam AF kan, macam AF. So, sampailah satu hari saya frust, saya dah tak doa dah jadi seorang pendidik. Tak. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, mungkin aku tak boleh jadi cikgu kot. Itu bukan aku punya rezeki. 2008, saya explore satu lagi perkara, satu lagi bidang, which is MCing, pengacara majlis. Masa tu, bila bos saya kata, siapa yang boleh jadi MC? So, my friend point me lah. Rizal boleh jadi. Macam, okey lah, boleh lah. Saya jenis yang sami'na wa ata'na. Maksudnya, kita dengar dan taat saja, tuan-tuan. So, masa tu saya explore diri saya sebagai seorang pengacara majlis. Dan again, saya punya prinsip adalah saya kena buat the best apa yang saya buat walaupun saya tak suka. Sebenarnya jadi MC ni saya bukan suka sangat, tuan-tuan. Sebab dia adalah benda yang tambahan dan dia kena suruh-suruh. Kau kena announce ni Contoh. Bukan doktor bukan. Dan kadang-kadang kalau salah, tuan-tuan dan puan, aku yang kena. Betul kan? So, tapi saya rasa tak apalah, I just buat the best. Dan masa tu keinginan nak jadi seorang cikgu dah pudar. Saya dah tak doa dah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang cikgu. Saya dah tak doa dah. Along the way, 2008, 2009, 2010, saya aktif di media sosial. Saya aktif di Facebook. Dan setiap kali habis saja saya punya event, saya akan update. Alhamdulillah, selesai saja mengajarkan majlis yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Pagoh, contoh. Dan kemudian saya ambil gambar. Alhamdulillah, selesai mengajarkan majlis yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. So, saya update. Saya selalu aktif di Facebook dan saya selalu share saya punya perjalanan mengajarkan majlis lah. Satu malam, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu PM tepi. Ting. Saya tak ingat tahun berapa. Tahun 2011, 2010, saya tak ingat. So, dia kata, "Assalamualaikum, Tuan Rizal. Saya tengok Tuan Rizal memang selalu jadi MC dan saya selalu follow Tuan punya penulisan sebagai MC. Tuan, saya nak tanyalah, apa beza yang hormat dan yang berbahagia sebab saya pun jadi MC di jabatan." So, bila saya dapat soalan tu, saya cakap dalam hati, ini kacang tanah ni. Ini kacang kuda ni. So, saya pun jawablah, oh, yang berhormat adalah sekian-sekian, yang berbahagia adalah sekian-sekian. Bila saya jawab jawapan tu dan dia rasa macam dia belajar sesuatu daripada saya, dan dia kata, "Ya Allah, thank you so much Rizal, thank you so much. Selama ni saya tak tahu, saya main bantai je." Dan masa tu tuan-tuan, saya rasa macam best pula Alhamdulillah. Dan selepas tu ada ramai yang PM saya. Dia kata, "Tuan Rizal, apa beza yang amat berbahagia dengan yang amat berhormat?" So saya pun bagi tahulah, sekian. Ada yang tanya juga, apa beza DATUK dengan DATO apostrophe. So saya pun bagi tahu itu untuk salutation lah. Dan banyak, bukan seorang, bukan dua orang, ramai gila orang PM pasal pengacaraan majlis. And I enjoy menjawab benda tu. Sampailah tuan-tuan dan puan-puan, ada orang PM saya, dia kata, "Tuan, how if Tuan buat kelas?" So saya pun kata, menarik kan ni, tapi ada ke orang datang Tapi masa tu saya kata, tak apalah, kita try. Masa tu 2010, 2011, saya tak ingat, ke 2012, macam tu lah. So saya pun decide untuk buat satu kelas Bengkel MC Pro masa tu di Hentian Kajang. Pernah pergi Hentian Kajang? Ada satu kelas. Kelas tu mungkin half daripada Dewan ni. Masa tu tuan-tuan dan puan 8 ketul je.
Partisipan dia 8 orang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam, wah. Bila kita share kita punya ilmu tentang MCing, at the end of the day, habis saja program tu, dia orang kata, ya Allah, thank you so much tuan. Banyak benda saya belajar. Banyak benda dia bagi tahulah. Saya tak tahu saya belajar benda ni, saya belajar benda ni. Bila dia bagi feedback, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, fulfillment dia lain macam. Sebab masa tu kita dah biasa MCing Maha ni tuan-tuan dan puan, dia satu kali live event 15,000 orang. 1,000 je, macam tu lah point ni. Tapi 8 ketul je kot. Fulfillment dia berbeza. Dan kemudian saya pun rasa macam, best lah. Lagi best daripada mengacarakan event-event yang besar. Dan saya pun decide untuk buat second class. Bila second class, daripada 8 orang naik ke 14 orang. Dan dia punya fulfillment pun macam, wow, luar biasa. Aku rasa kalau lagi ramai, aku rasa lagi best kot. Dan masa itulah saya start daripada 8 ke 14 ke 35 orang. Dan 2013, saya cakap dengan diri saya kata, kalau aku share di hadapan 150 orang, aku rasa aku lagi puas ni. Dan masa itulah kita keluarkan satu program yang kita namakan sebagai seminar Now Everyone Can Speak. Masa tu seminar pengucapan awam dan pengacaraan majlis Now Everyone Can Speak. Masa tu kita buat di KL lah, dekat area Sungai Besi. Masa tu tuan-tuan kita target 150 orang, 150 orang datang. Alhamdulillah masa tu. Dan tuan-tuan habis saja program tu sehari. Bila kita share, bila kita berkongsi di hadapan 150 orang, dia punya fulfillment, Masya Allah, lagi luar biasa. Dan masa itulah saya kata, aku rasa 1,800 boleh ni, aku panggil. Dan masa itulah kita decide untuk buat satu program yang dinamakan seminar Now Everyone Can Speak, which is itu adalah seminar komunikasi dan pengucapan awam terbesar di Malaysia lah. Dan first kita jemput masa tu Dato' Aznil, Alif Syukri dan ada beberapa orang lagi. Dan masa tu tuan-tuan dan puan terlanjak lah Riz. Masa tu tuan-tuan dan puan, bila kita decide 1,800 orang, dan Alhamdulillah 1,800 orang datang, fulfillmentnya berbeza. Amazing. Bayangkan bila kita bercakap di hadapan 1,800 orang, kita berkongsi ilmu di hadapan 1,800 orang. Dan masa tu tuan-tuan dan puan, baru saya perasan, saya juga adalah seorang cikgu. Betul? That's why tuan-tuan dan puan, kadang-kadang bila kita doa A, Tuhan bagi A, okey, Alhamdulillah, syukur kita. Tapi kadang-kadang kita doa A, Tuhan bagi B. Sebab B tu is the best untuk kita. Tapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang bila kita doa A, Tuhan bagi C. Sebab C adalah jalan nak dapat A. Boleh faham maksud saya? So, tadi sebenarnya Tuhan nak bagi C dulu, baru saya akan dapat A. So, tuan-tuan dan puan, that's why satu perkara yang saya selalu bagi tahu dengan tim saya, staff saya ataupun siapa saja, just buat the best apa yang kita buat sekarang. Sebab apa saja yang kita buat tu, siapa yang dapat pengalaman tuan-tuan dan puan? Kita. Siapa yang dapat network tuan-tuan dan puan? Kita. Siapa yang dapat ilmu tuan-tuan dan puan? Kita. So, dengan ilmu, pengalaman, network itulah yang akan meningkatkan value kita. Dan value itulah akan menentukan siapa kita 5 ataupun 10 tahun akan datang tuan-tuan dan puan.